Hai, selamat datang ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga atas sokongan Anda semua. Yang baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan juga lonceng notification. Yang Berhormat Baling, kerajaan mengenai KWSP ini kita telah juga membuka permohonan BKM ataupun Bantuan Keluarga Malaysia pada bulan Januari 2022, dan pemohon yang telah mengalami kejatuhan pendapatan isi rumah layak memohon. Betul apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Kalau kita lihat, hampir 700,000 orang permohonan baru diterima, ya, dan mereka akan dipertimbangkan berdasarkan data pendapatan terkini. Bagi mereka yang mempunyai lebih dari 1 juta ringgit, Yang Berhormat, mereka sebenarnya dibenarkan untuk mengeluarkan wang daripada KWSP kalau mereka perlukan mengeluarkan duit. Kalau mereka mempunyai baki simpanan 1 juta atau lebih, mereka boleh dikeluarkan. Yang Berhormat, jempol yang ditanya tadi sebenarnya telah juga ditanya dan dibahas oleh Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Pasir Mas, Pekan, Papa, Baling, Kinabatangan, Macang, Lanang dan juga Setiu. Ya, seperti ahli Yang Berhormat semua sedia maklum, 3 program yang disebut tadi, Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra, merupakan pengeluaran pra-persaraan yang diperkenalkan sebagai langkah sementara. Saya ulangi, ini langkah sementara bagi membantu kelangsungan hidup ahli dalam menempuh impak pandemik COVID-19 semasa PKP. Malah negara-negara lain seperti Australia, Chile dan Peru juga telah membenarkan akses awal kepada simpanan persaraan bagi membantu rakyat menangani cabaran COVID-19. Tapi sekarang ini tidak lagi membenarkan program pengeluaran ini. Singapura pula langsung tidak membenarkan sebarang pengeluaran dana persaraan atas tujuan COVID-19. Balik kepada Malaysia, secara keseluruhan di bawah ketiga-tiga pengeluaran ini, seperti yang Berhormat maklum, KWSP telah mempunyai akses kepada dana persaraan mereka sampai RM71,000 telah keluar untuk setiap seorang lah, up to 71,000. Pengeluaran khas ini telah memanfaatkan lebih 7.3 juta ahli dan atau 58% daripada semua ahli, dengan amount pengeluarannya berjumlah RM101 bilion. Walaupun inisiatif ini sememangnya telah meringankanlah beban ahli yang memerlukan Yang Berhormat jempol, tetapi namun pengeluaran khas ini telah mengakibatkan pengurangan simpanan bersaraan yang ketara. Susulan pengeluaran berjumlah RM101 bilion, seramai 6.1 juta ahli ataupun 48% daripada ahli di bawah umur 55 tahun hanya mempunyai baki simpanan kurang dari RM10,000. Seterusnya, sebenarnya sebelum ini saya tak pernah sebut, tapi tanpa pengeluaran tersebut, kadar dividen bagi simpanan konvensional yang diumum KWSP bagi tahun 2021 sepatutnya boleh mencecah sehingga 6.7% berbanding dengan 6.1% yang diumumkan baru-baru ini. Ini bermakna RM5.4 bilion dari segi dividen tambahan boleh diagihkan kepada semua ahli KWSP jika pengeluaran sebelum ini tidak dibuat. Kehilangan RM5.4 bilion dari dividen ini telah menyebabkan lebih kurang 5.3 juta ahli yang tidak pernah mengeluarkan wang simpanan mereka melalui mana-mana skim pengeluaran sebelum ini terpaksa menerima pulangan yang lebih rendah ke atas simpanan mereka. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat sekalian yang juga mewakili pencarum yang tidak perlu mengeluarkan simpanan mereka, adakah ini adil? Kedua, sekiranya dibenarkan pengeluaran RM10,000 secara one-off, bilangan ahli yang layak membuat pengeluaran adalah dijangka seramai 6.3 juta ahli. Ini berkemungkinan melibatkan pengeluaran tambahan berjumlah sekurang-kurangnya RM63 bilion. Sekiranya pengeluaran tambahan dibenarkan, KWSP perlu melaksanakan pengimbangan portfolio dan impaknya mungkin lebih dari nilai pengeluaran berjumlah RM63 bilion. Jadi kalau kita nak sediakan nilai pengeluaran berjumlah RM63 bilion, KWSP perlu menjual lebih banyak aset pelaburan luar negara dalam keadaan pasarannya tidak menentu, seperti yang faham Datuk Yang Dipertua dengan krisis Rusia, Ukraine dan sebagainya, dan juga memperhentikan pelaburan di dalam negara untuk tempoh jangka pendek dan sederhana. Langkah ini akan terus memberi impak negatif kepada pasaran saham dan juga bond tempatan. Antara kesan buruk yang saya perlu sebut di sini dan belum pernah disebut adalah berlaku kepada pasaran bond tempatan ini, termasuklah kadar faedah sekuriti kerajaan Malaysia ataupun MGS yang telah meningkat dalam kadar purata 100 mata asas berbanding suku ketiga tahun 2020 dan menyebabkan kos pinjaman bagi kerajaan di masa hadapan meningkat dengan ketara, serta kerugian portfolio bagi peserta-peserta pasaran. Sebagai contoh, bagi keseluruhan tahun 2021, jumlah pinjaman kasar bagi MGS ni RM83 bilion. Ini bermakna kerajaan menanggung tambahan bayaran faedah berjumlah RM830 juta setahun.
Bayangkan nilai ini sepatutnya dapat digunakan bagi pelbagai program dan bantuan kewangan untuk rakyat. Jadi kenaikan lanjut kadar faedah ini juga akan menyebabkan kerugian yang lebih besar serta terus meningkatkan sentimen negatif peserta pasaran terhadap pasaran kewangan tempatan. Yang Berhormat Menteri perlu masa? Yang perlukan lagi 2 minit nak jawab Yang Berhormat. Kasih lagi 5 minit. 3 minit. Papar mau juga. Daripada Yang Berhormat. 3 minit. 3 minit. Satu lagi last kali mengenai KWSP supaya saya beri sedikit penjelasan. Kita juga perlu sedar bahawa KWSP ini sebagai pemegang tunggal terbesar MGS dengan pegangan berjumlah RM240 bilion. Ini 27% daripada nilai keseluruhan di dalam pasaran bond MGS. Jadi bagi syarikat tersenarai di pasaran saham pula, pegangan KWSP adalah kira-kira 16%. Ini RM272 bilion dari nilai keseluruhan yang berjumlah lebih RM1.7 trilion. Bagi pelaburan bond-bond corporate pula, pegangan KWSP pula adalah 21%, RM166 bilion. Jadi apabila kedudukan KWSP sebagai salah satu pelabur terbesar di pasaran saham dan bond tempatan terjejas, ada dua perkara yang akan juga terjejas. Pertama, kebolehan KWSP untuk menjana pulangan dividen kepada ahli yang seperti saya sebut tadi, kalau tidak dikeluarkan tahun lepas, pulangannya 6.7% berbanding dengan 6.1%. Dan juga peranan KWSP dalam menyediakan kecairan modal bagi pasaran bond kerajaan, di mana kos meminjam kerajaan akan naik dan telah pun naik sebanyak 100 basis point, about 1% dengan izin, dan ini akan mengakibat kos yang lebih tinggi kepada kerajaan yang sebenarnya boleh digunakan untuk menolong rakyat dan juga membangunkan negara. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.